Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofatia binti Muhammad dan nombor matrik 2700967. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang refleksi diri yang berkaitan dengan pengalaman saya sepanjang menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah menengah. Bagi pendahuluan, seperti yang kita tahu, kegiatan kokurikulum adalah apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dan yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Kegiatan kokurikulum terdiri daripada penyertaan dalam badan beruniform, dalam persatuan dan kelab serta penyertaan dalam sukan dan permainan. Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib dan kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum ini perlulah direkodkan. Hal ini adalah berlandaskan bukti daripada Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 2 tahun 1986. Oleh itu, pelajar perlulah menyertai aktiviti kokurikulum dan mempunyai sama ada badan beruniform dia tertentu, persatuan atau kelab mereka tertentu ataupun sukan dan permainan mereka tertentu. Jadi, apabila pelajar aktif dalam menyertai kokurikulum, pelajar akan mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang baru yang diperolehi dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum. Jadi, pengalaman mereka adalah berbeza bagi setiap individu. Jadi, adakah pengalaman itu memberi impak yang baik ataupun impak yang buruk bagi pelajar? Okey. Oleh itu, refleksi ini saya ingin berkongsi pengalaman saya sepanjang berada dalam aktiviti kelab alam sekitar yang telah saya sertai. Okey, saya ingin berkongsi pengalaman saya sepanjang menyertai kelab alam sekitar. Pada permulaannya, kelab ini digalakkan oleh kawan saya. Mereka berkata bahawa kelab ini merupakan kelab yang ramai pelajar dan aktiviti-aktivitinya menarik bagi setiap minggu. Jadi, saya berasa sangsi dan saya ingin mencuba perkara-perkara yang baru itu. Oleh itu, saya telah menyertai kelab alam sekitar ini daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Antara pengalaman sepanjang aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan oleh kelab alam sekitar adalah yang pertama, tentang guru menubuhkan jawatan kuasa kelab dan saya telah menjawat jawatan bendahari iaitu selaku dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 itu adalah jawatan yang paling tertinggi yang telah saya pegang. Jadi tugas saya adalah untuk mengumpul yuran ataupun yuran kelab ataupun dana-dana tertentu kepada kelab. Okey. Aktiviti yang dimulakan adalah berkaitan dengan membersihkan kawasan sekolah. Saya dan rakan-rakan telah membuang sampah sarap, membersihkan longkang dan pasu-pasu bunga yang untuk mengelakkan air bertakung. Seperti yang kita tahu bahawa air bertakung itu akan menyebabkan penyakit Aedes berlaku. Saya juga telah mencuci tandas pelajar. Terutamanya saya perempuan, saya akan mencuci tandas perempuan. Saya berasa amat kecewa apabila melihat keadaan pada tandas tersebut, di mana pelajar-pelajar tidak mencuci apabila menggunakan tandas-tandas tersebut, pelbagai najis yang ada di dalam tandas itu. Okey, bagi saya impak kepada diri saya, walaupun kerja ini dipandang remeh oleh pelajar-pelajar lain dan mereka juga gelak tawa apabila melihat kami melakukan kerja-kerja tersebut. Walhal tanpa mereka tahu, pekerjaan ini adalah satu amalan yang mulia yang juga akan membantu mereka, pelajar-pelajar, guru dan juga staf di sekolah tersebut. Okey, impak bagi saya juga adalah saya dapat membantu meringankan beban-beban staf sokongan di dalam sekolah. Seperti yang kita tahu,
staff-staff. Ini adalah contohnya seperti staff untuk membersihkan sampah sarap, berkebun. Okey, jadi kerja-kerja yang kami lakukan ini memang amat membantu mereka dalam mengurangkan sampah sarap serta menggalakkan amalan kebersihan di sekolah juga. Antara aktiviti yang lain juga yang telah saya lakukan sepanjang berada dalam kelab alam sekitar ialah pembersihan dan pemberian bantuan dana kepada golongan-golongan yang memerlukan. Saya selaku ahli jawatankuasa dalam kelab alam sekitar telah dikerahkan oleh guru kelab saya sendiri untuk membantu guru-guru sekolah kami untuk melakukan pembersihan rumah-rumah orang tua ataupun rumah kebajikan masyarakat. Jadi saya secara sukarela telah menyertainya. Jadi saya tidak mengenali sesiapa kawan-kawan yang berada di dalam untuk dalam menyertai aktiviti ini. Sepanjang saya melakukan pembersihan, saya telah mengecat rumah, mengemas rumah mereka dan juga membersihkan rumah. Saya juga telah mendengar luahan hati golongan tua ini bahawa mereka hidup sendiri walhal mereka mempunyai anak dan anak-anak mereka berada jauh di perantauan dan tidak mengambil peduli tentang orang tuanya. Saya amat simpati kepada mereka tentang hal ini. Jadi impak kepada diri saya telah mengambil iktibar bahawa golongan tua ini perlulah diberi kita perlu menghargai mereka. Dan saya juga bersyukur kerana saya masih memiliki keluarga yang baik dan lengkap. Okey, sepanjang melakukan aktiviti ini juga, saya telah mengenali kawan-kawan baru saya. Kawan-kawan baru terdiri daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang sebelum ini saya tidak pernah bersembang secara rapat dengan mereka. Dan itu saya juga dapat melatih saya untuk berkomunikasi dengan baik dengan pelajar-pelajar sekolah ini. Antara aktiviti yang lain juga telah dilakukan oleh saya di dalam kelab alam sekitar ialah saya telah membantu guru menguruskan aktiviti yang berasaskan alam sekitar. Terlebih dahulu saya dan rakan-rakan telah membuat mesyuarat secara kecilan tentang program ini. Dan kami bersepakat untuk menjalankan aktiviti yang sememangnya berasaskan alam sekitar, itu membuatkan pakaian tradisional dengan menggunakan bahan-bahan yang terpakai seperti surat khabar, botol dan lain-lain lagi. Saya membahagikan mereka kepada beberapa kumpulan kecil dan mereka perlulah menunjukkan kreativiti mereka dalam membuat pakaian tersebut dan salah seorang daripada mereka perlulah menjadi ikon ataupun model untuk menggayakan baju tersebut. Impak kepada diri saya melihat potensi pelajar di sekolah ini amatlah hebat. Saya tidak sangka bahawa mereka dapat melakukan tugasan ini dengan amat baik. Justru itu, guru juga telah menyediakan hadiah kepada tempat pertama hingga tempat ketiga di dalam pertandingan dan aktiviti ini. Impak kepada diri saya juga ialah saya lebih mencintai alam sekitar di mana kami hanya menggunakan bahan-bahan terpakai. Jadi melakukan penggunaan semula bahan terpakai untuk melakukan aktiviti yang amat kreatif dan inovasi ini. Yang seterusnya ialah pada setiap kali akhir program-program dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini, guru akan memberikan kami jamuan secara percuma. Jadi saya selaku jawatankuasa di dalam kelab tersebut
dan rakan-rakan ahli jawatan kuasa yang lain perlulah membantu guru untuk menyediakan juadah-juadah kepada pelajar-pelajar kelab ini. Antara juadah-juadah yang kami sediakan adalah seperti nasi ataupun mi, kuih muih dan juadah dan hidangan air. Okey, jadi aktiviti di dalam kelab alam sekitar ini amatlah memberi impak kepada diri saya untuk menjadi seorang yang lebih berdisiplin dan mendengar nasihat guru. Dan saya juga lebih menepati masa kerana saya mengetahui bahawa tanggungjawab yang perlu digalas sepanjang berada di dalam kelab ini. Saya juga telah menjadi seorang yang lebih peramah kerana saya juga telah menjadi seorang yang lebih peramah dengan rakan-rakan yang lain serta ahli-ahli kelab ini. Saya juga bersikap lebih terbuka untuk menerima kritikan ataupun teguran-teguran guru sepanjang saya menyertai kelab ini. Kesimpulan yang saya dapat buat daripada refleksikan diri ini ialah kegiatan co-curriculum merupakan satu program yang amat penting demi membangunkan potensi pelajar secara menyeluruh. Secara umumnya yang dapat disimpulkan bahawa kegiatan co-curriculum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan mereka terhadap pembelajaran. Oleh itu, untuk menggiatkan pelajar secara lebih aktif, guru-guru perlulah didedahkan kepada pendekatan yang menarik dalam pengendalian kegiatan-kegiatan kurikulum, terutama semasa mereka menjalani kursus latihan perguruan terlebih dahulu. Jadi dengan itu, pelajar akan lebih tertarik dengan kewibawaan dan kreativiti guru dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti sepanjang aktiviti kegiatan co-curriculum dijalankan pada hari Selasa. Sekian, terima kasih.